Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para peserta Seminar Penyelidikan Kebangsaan 2021 yang dianjurkan oleh IPG Kampus Tawau. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya untuk berkongsi pandangan dan juga idea tentang tajuk yang diberikan kepada saya. Tajuk yang diamanahkan itu berbunyi peranan teknologi dalam pedagogi berpusatkan pembelajaran. Satu tajuk yang saya rasa cukup relevan untuk kita bincangkan pada kali ini kerana saya akan mengupas dan juga menggarap tajuk ini dalam konteks pengalaman kita menghadapi pandemik COVID-19 yang memberikan kesan dan impak yang cukup besar kepada sistem pendidikan kita. Dan kesan ini juga dikongsi oleh semua sistem pendidikan di negara-negara yang lain. Berdasarkan kepada itu nanti saya akan pecahkan perbincangan saya kepada beberapa subtajuk yang boleh memberikan latar belakang kepada perbincangan saya dan merumuskan nanti beberapa idea yang saya rasa penting untuk kita fikirkan bersama dalam konteks kita menangani cabaran ini. Pertama nanti saya akan memulakan laporan dan juga pandangan-pandangan yang diberikan oleh Stephen Huber, salah satu pakar pendidikan daripada Jerman yang melihat perkembangan kesan COVID-19 kepada sistem persekolahan di negara beliau dan juga beberapa negara lain yang beliau kaji dalam Reflection on Schooling Effects of COVID-19. Dan saya akan memberikan pengalaman bagaimana kesimpulan beliau itu juga dalam konteks Malaysia, bagaimana kesimpulan itu juga memberikan kesan yang hampir serupa yang perlu kita manfaatkan. Yang kedua, saya akan bincang nanti bagaimana pembelajaran bermakna itu perlu kita faham dia punya kaitan di antara proses pembelajaran dan juga pengetahuan itu. Struktur pengetahuan dan proses pembelajaran itu supaya kita faham nanti proses pembelajaran itu dapat kita tingkatkan apa yang dipanggil the deep learning, pembelajaran bermakna murid itu berlaku. Sebelum kita melihat nanti kaitannya bagaimana teknologi itu dapat membantu untuk kita meningkatkan pembelajaran bermakna itu. Dan dalam topik yang ketiga nanti, saya juga akan memberikan pandangan berdasarkan pandangan ataupun model yang dicadangkan oleh Liz Kolb dalam konteks bagaimana kita mengintegrasikan digital teknologi dalam proses pembelajaran murid supaya pembelajaran murid itu lebih berkesan dan lebih bermakna. Dan saya akan merumuskan dalam subtajuk yang keempat tentang pengintegrasian teknologi dalam konteks meningkatkan pembelajaran bermakna itu dalam tajuk learning centered pedagogy ataupun pedagogi berpusatkan pembelajaran. Kita pergi kepada tajuk yang pertama, Reflection on Schooling Effects of COVID-19, berdasarkan satu artikel laporan yang dibuat oleh Stephen Huber yang bertajuk Schooling and Education in Times of COVID-19 Pandemic, Food for Thought and Reflection derived from results of the school barometer in Germany, Austria and Switzerland. Saya mengikuti perkembangan dari peringkat awal mulai pada Mac 2020 bagaimana Stephen Huber menggunakan instrumen school barometer untuk melihat
bagaimana negara-negara yang beliau kaji itu, Germany, Australia dan Switzerland, berhadapan dengan cabaran COVID-19 kepada sistem persekolahan mereka. Dan ini merupakan di antara laporan awal beliau yang beliau kongsikan dalam jurnal, beberapa pemerhatian dan juga beberapa pandangan beliau tentang kesan itu. Dan saya melihat hanya beberapa pandangan ataupun laporan yang berkaitan saja dalam konteks perbincangan kita pada hari ini yang berkaitan dengan teknologi yang saya rasa perlu kita lihat dalam konteks sistem persekolahan kita di Malaysia. Sebab saya lihat dan saya bersetuju pandangan beliau itu seperti mana kesan di negara mereka, begitu juga kesannya dalam sistem persekolahan kita. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa berdasarkan kepada kesan pandemik terhadap sistem persekolahan itu, dia dapati the fields of digitalizations, bidang pendigitalan itu is experiencing an enormous upswing, maknanya suatu lonjakan yang ketara dari segi bagaimana pengalaman untuk melakukan pendigitalan, terutama dalam sistem persekolahan itu dilakukan sedemikian rupa yang memberi kesan kepada sistem itu secara keseluruhan. Dan ini menyebabkan learning with and through technology as well as about technology is in high demand. Maknanya mereka yang terlibat dalam proses pembelajaran itu mau tidak mau mereka perlu menguasai dan menyediakan infrastruktur, keperluan-keperluan asas bagaimana pembelajaran digital itu boleh dilakukan sebaik mungkin. Sama ada dia di peringkat kerajaan, di peringkat pemimpin pendidikan, warga guru, murid-murid, termasuk juga family atau ibu bapa yang terlibat. Mereka menyediakan dari segi minda, dari segi kemahiran, dari segi keperluan-keperluan perkakasan dan aplikasi perlu disediakan untuk memanfaatkan pembelajaran digital melalui online yang telah dijadikan sebagai salah satu strategi dalam konteks menghadapi kesan COVID-19 itu dalam sistem persekolahan dan pembelajaran anak-anak mereka dan anak murid mereka. Dan saya dapati proses yang sedemikian, pengalaman yang sedemikian juga berlaku dalam sistem pendidikan kita. Kita perhatikan semua pihak, daripada kerajaan sehingga kepada anak murid, mau tidak mau perlu mengalami dan perlu menguasai pengalaman pembelajaran digital melalui online learning, melalui pengajaran pembelajaran yang disediakan oleh guru yang memanfaatkan bilik darjah maya, digital classroom. Kalau di Malaysia kita popular dengan Google Classroom sebagai salah satu platform kita untuk berinteraksi secara online di antara guru dan juga anak murid. Dan sebab itu di Malaysia juga satu norm baru berlaku dalam proses pembelajaran pendigitalan ini. Yang kedua, dia melihat dan melaporkan bahawa requirement for distant learning and digitalizations are an opportunity for differentiation and teaching and learning. Saya juga berpendapat sedemikian kerana dia menyebut sebagai opportunity for differentiation and teaching and learning. Mungkin tanpa kita sedari, apabila kita menggunakan pendekatan pembelajaran secara online ini, dia ada satu peluang untuk kita meningkatkan differentiation ataupun personalization dalam teaching and learning. Saya bagi contoh begini, dalam keadaan yang konvensional, yang normal, kita dapati bila kita berhadapan dengan
30 orang ataupun 40 orang anak murid kita dalam kelas secara fizikal itu, adalah ada kekangan atau kesukaran pada kita untuk memberikan fokus yang khusus kepada seorang murid, personalization dari segi pengajaran pembelajaran. Saya tahu ada guru-guru kita yang mampu dan cekap melakukan differentiation ini dengan anak murid secara fizikal dengan menggunakan strategi pengajaran, pendekatan pembelajaran yang berbentuk group work ataupun project based dan sebagainya, supaya differentiation atau personalization itu dapat diberikan penekanan. Tetapi tidak semudah itu, dan dia memerlukan suatu perancangan yang teliti dan juga suatu effort, usaha yang cukup menuntut guru-guru itu memberikan fokus yang sedemikian. Tetapi sebenarnya dalam pembelajaran secara maya ataupun distance learning melalui online learning itu, walaupun murid-murid kita berada dalam, kalau kita lihat dalam kita punya monitor itu, mereka hadir, kata kita adalah dihadir 30 orang. Ya. Tetapi hakikatnya hubungan di antara guru dengan murid secara digital itu, secara maya itu adalah hubungan yang personal. Walaupun dibuat secara serentak, secara online begitu, tapi hubungan secara personal itu berlaku berterusan. Sebab itu kalau kita lihat perbincangan dalam pembelajaran secara online ini mengatakan bahawa feedback dan juga relationship di antara teachers and student itu dalam konteks pembelajarannya itu boleh berlaku secara berterusan, bukan ketika mereka berada di hadapan itu kelas maya itu saja, ataupun ketika online learning. Dia boleh berlaku secara synchronous dan juga boleh berlaku secara asynchronous. Maknanya tidak secara direct begitu. So jadi feedback yang guru perolehi dan feedback yang murid perolehi itu boleh berlaku bila-bila masa secara personal. Sebab itu differentiation in teaching and learning itu mengikut personalization dan keperluan murid itu dapat dirangka oleh guru dengan lebih luas, fleksibel dibandingkan dengan pendekatan secara konvensional berada dalam bilik darjah yang hanya terhad kepada 30 minit dan 40 minit itu saja. So itu saya akui kalau kita boleh memanfaatkan ini, dan ini akan menjadi suatu kelebihan pada kita pada masa akan datang apabila kita memanfaatkan distance learning, pendekatan online itu dengan lebih berkesan lagi. Maknanya kita menguasai beberapa kaedah mereka bentuk kaedah pengajaran pembelajaran kita dalam bentuk yang baru. Dan saya rasa anak murid kita selepas daripada pandemik ini juga mereka sudah biasa dengan itu dan kita boleh melengkapkan kaedah pembelajaran yang sedemikian. Dan yang ketiga, mengikut laporan itu dia dapati blended learning concepts offer advantages for all actors in dealing with pandemic and longer term and beyond. Ini juga suatu benda yang saya lihat berlaku di negara kita, dan insya-Allah apabila keadaan kembali kepada normal, di mana classroom, bilik darjah persekolahan normal itu berlaku, saya dapati blended learning ini akan menjadi salah satu strategi dan pendekatan yang insya-Allah akan dikuasai dan digunakan oleh guru secara berterusan. Dan kita perlu memanfaatkan pengalaman ketika pandemik ini untuk leverage, mengangkat keupayaan blended learning ataupun kita sebut juga sebagai hybrid learning. Kita menggabungkan pendekatan konvensional dan juga pendekatan online learning ataupun pendekatan
learning, digital learning itu. Jadi kita gabungkan kedua-duanya itu, di mana kelebihan konvensional itu dan di mana kelebihan digital learning itu ataupun online learning itu kita gabungkan untuk menjadi blended learning. Dan ini kita kena bincang dengan lebih lanjut, tetapi pokoknya ketika pemerhatian ini, digitalization, learning, pembelajaran digital, personalization of teaching and learning dan juga pembelajaran murid, dan juga blended learning, hybrid learning, flipped classroom dan sebagainya itu akan banyak mewarnai sistem persekolahan kita pada masa akan datang, yang akan terus-menerus menjadi norma baru berdasarkan pengalaman yang kita dapati dalam pandemik ini. Nah, itu kelebihan teknologi digital yang beliau perhatikan, memberi kesan positif kepada sistem persekolahan itu. Tetapi dalam masa yang sama, saya juga berkongsi beberapa pandangan pakar-pakar yang lain tentang teknologi itu sendiri. Tak kiralah sama ada teknologi itu teknologi digital ataupun teknologi yang bukan digital. Yang sebenarnya kita tidak boleh secara surface menerima dan menggunakan pakai teknologi itu untuk dijadikan sebagai alat pendekatan dalam pengajaran pembelajaran. Kerana umpamanya contohnya dalam quotation yang pertama yang saya ambil itu, technology never made up for a lack of good teachers or good principles. Ini saya rasa satu pandangan, quotation petikan yang saya ambil yang perlu kita berikan perhatian. Sebab teknologi itu apabila dicipta, kalau kita ambil untuk jadi judicial itu, tidak dicipta untuk menyelesaikan masalah pembelajaran dan pengajaran kerana kita kekurangan guru yang baik ataupun kekurangan pemimpin sekolah yang baik. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuan teknologi dicipta. Tujuan dicipta teknologi digital dan sebagainya dari segi connectivity, dari segi internet dan sebagainya itu bukan kerana kita kekurangan guru yang baik ataupun pemimpin yang baik. Tetapi dia dicipta oleh secara umum untuk menyelesaikan masalah manusia itu. Bukan tujuan untuk pendidikan sebenarnya. Jadi ini bermakna asas kepada pengajaran pembelajaran itu masih bergantung kepada guru yang baik, pemimpin yang baik. Jadi teknologi itu sebenarnya hanyalah meningkatkan keberkesanan dan meningkatkan kecekapan dari segi pengurusan dan juga pengajaran pembelajaran guru dan juga pemimpin sekolah. Jadi tanpa teknologi sebenarnya pun boleh berlaku pengajaran pembelajaran yang baik. Boleh berlaku pengurusan pendidikan yang baik oleh seorang ketua. So, jadi jangan kita menganggap bahawa teknologi itu mengganti guru yang tidak berkesan atau dia mengganti pemimpin sekolah yang tidak berkesan. Bukan itu tujuannya. Jadi prerequisite kepada pengajaran pembelajaran yang baik itu ialah mestilah kita perlu mempunyai guru yang baik dan pemimpin yang baik. Pemimpin pendidikan yang baik. Itu prerequisite-nya. Jadi teknologi itu hanya membantu untuk meningkatkan keberkesanan guru dan juga keberkesanan pemimpin sekolah. So, jadi dia, sebab itu dalam petikan yang kedua itu dia mengatakan bahawa technology is a pedagogical catalyst. Pedagogical catalyst, pemangkin kepada pedagogi. Dia mengatakan bahawa technology, it can make a good classroom practices great. And at the same time, it can make a bad classroom practices even worse. Ini yang dia ada kaitan dengan yang pertama tadi itu. Maknanya dia pemangkin, sama ada dia pemangkin kepada yang baik atau pemangkin kepada yang tidak baik.
either way, dia tidak boleh menggantikan. Disebut yang pertama tadi, guru yang tidak baik itu digantikan oleh teknologi. Menyebabkan pengajaran belajar. Bukan begitu. Jadi teknologi itu dia non-committal, maknanya tidak ke sana dan tidak ke sini, tapi dia hanya catalyst. Kalau dia baik, dia boleh jadi tambah lebih baik. Kalau dia teruk pengajaran pembelajaran itu, dia akan boleh makin teruk. Sebab dia bergantung kepada guru, bukan bergantung kepada teknologi. Dia hanya ada enabler. Dan ada satu buku lagi yang saya baca, dia mengatakan bahawa secara umumnya teknologi itu dia boleh menyebabkan sifat-sifat buruk manusia yang dalam diri manusia itu di-amplify oleh teknologi, dan dalam masa yang sama boleh juga teknologi itu amplify, meningkatkan ciri-ciri baik manusia yang dalam diri dia. So dalam diri kita ada ciri yang baik, ada ciri yang tidak baik. So teknologi itu kalau digunakan, disalahgunakan, boleh meningkatkan ciri-ciri yang tidak baik dalam diri kita, dan kalau betul penggunaannya boleh meningkatkan ciri-ciri yang baik dalam diri kita juga. So jadi terpulang kepada kita untuk memanfaatkan. Sama juga yang tadi itu dari segi pedagogi, dia hanya pemangkin. Dia boleh jadi amplify, pemangkin kepada yang positif, atau boleh amplify atau pemangkin kepada yang negatif. So jadi berbalik kepada kita, berbalik kepada guru itu untuk menentukan pengajaran pembelajarannya. Ingat, teknologi itu sama ada teknologi digital, dia hanyalah enabler. Dan yang ketiga ni, petikan ini saya ambil daripada pendapat Michael Fullan, salah satu daripada tokoh pendidikan dalam bidang kepimpinan dan juga perubahan dalam pendidikan. Dia mengatakan bahawa teknologi gives immediate access to information anytime, anywhere. But, dia kata, it does not necessarily make you smarter. This is very powerful statement. Walaupun teknologi itu boleh memberikan kita akses kepada maklumat bila-bila masa dan di mana saja, tetapi tidak bermakna dengan adanya telefon, adanya iPad, tablet, komputer itu menyebabkan kita menjadi lebih smart, lebih cerdik, lebih pandai ataupun lebih berketerampilan. Tidak. It does not necessarily make you smarter. So must remember, dia ada prerequisite lain yang boleh menjadikan kita smarter. Sebab itu, sebagai manusia, prerequisite ini dia tidak bergantung kepada teknologi. Dia bergantung kepada ciri kita sebagai seorang manusia yang menjadikan kita smart. Teknologi hanya membantu kita. Sekali lagi, teknologi itu hanya membantu kita. Dan dia bagi contoh, umpamanya, dengan adanya teknologi ini, dia menyebut, dan pada saya ini juga menarik, one approach to integrating technology is a flipped classroom. Okey, cuba ambil perhatian yang ini. Dalam flipped classroom, where lectures ataupun teaching and learning are watched at home and homework is completed in class. Dalam keadaan konvensional, pengajaran pembelajaran itu berlaku di bilik darjah fizikal, kerja rumah itu dibuat di rumah. Tetapi teknologi sekarang ni, dia boleh flip proses itu. Pengajaran pembelajaran boleh berlaku di rumah. Homework itu diselesaikan di bilik darjah. So ini saya ambil ini kerana teknologi, terutama teknologi digital ini boleh memerlukan apa yang dipanggil the paradigm shift of teaching and learning. Maksudnya perubahan minda, kesediaan perubahan minda kita adalah prerequisite untuk kita memanfaatkan perubahan penggunaan teaching and learning
dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Maknanya sebab itu kita kena lihat secara menyeluruh dalam konteks pengajaran pembelajaran bagaimana kita memanfaatkan. Sebab itu beliau mengatakan teachers becomes activities or change agents. Student become partners and learning. Dalam konteks ini maknanya murid tidak menerima sedemikian saja tetapi mereka boleh jadi partner and learning, and technology fuels maknanya boleh menambah keberkesanan communication dan juga collaboration di antara guru dan murid. Ini di antara peringatan yang perlu kita fahami dalam konteks penggunaan teknologi dalam pengajaran pembelajaran. Teknologi itu tidak immediately merubah proses pengajaran pembelajaran menjadi baik dan juga tidak menjadikan kita menjadi lebih berkesan jika sekiranya kita masih mengamalkan ciri-ciri yang tidak sesuai sebagai seorang guru. Jadi pokoknya teknologi itu hanya enabler dan dia hanya boleh amplify benda-benda yang bermanfaat yang ada dalam diri kita jika kita gunakan dengan cara yang betul. Nah, dalam konteks ini cuba kita lihat ya, sebelum kita integrate menggunakan pakai teknologi digital itu, kita kena faham bagaimana sebenarnya pembelajaran bermakna atau deep learning itu berlaku dalam diri anak murid kita. Dalam konteks ini saya ingin memberikan pandangan bagaimana kita melihat hubungan relationship di antara leaders dan di antara knowledge dan juga learning, di antara knowledge structure dan juga learning process. Kita lihat, tengok berdasarkan gambar rajah yang saya kongsikan ini. Kalau kita tengok knowledge structure tu dia ada kategori rentetan dari segi strukturnya itu. Yang pertama disebut data, information, knowledge, insight dan wisdom. Apa maksudnya? Kalau kita ambil data ini ialah the very basic evidence ataupun very basic suatu perkara yang menjadikan asas kepada pembentukan maklumat, knowledge dan seterusnya. Kita ambil contoh kalau dalam komputer itu semua dalam komputer itu dia berasaskan kepada data. Jadi data inilah yang diproses, diletak dalam konteksnya, dia menjadi information. Data yang dikumpul, digabungkan dalam satu konteks yang tertentu, dia menjadi information, menjadi maklumat. Data yang berasingan dikumpulkan. Sebagai contoh umpamanya, kalau kita menghasilkan laporan kewangan, laporan kewangan itu adalah konteks menjadi maklumat. Data-datanya banyak, nombor-nombornya, evidence-nya dikumpul menjadi maklumat, dikaitkan dalam konteks yang tertentu menjadi laporan kewangan. Maka itu yang dipanggil maklumat. Tetapi komputer banyak menyimpan data dan maklumat. Tetapi kita tidak pernah mengatakan komputer itu seorang yang berpengetahuan ataupun berilmu. Sebab kepada komputer maklumat walaupun disusun dalam konteks yang tertentu masih tidak punya makna kepada komputer. Sebab itu makna ini adalah peringkat yang seterusnya yang menjadi ilmu pengetahuan kepada kita sebagai seorang manusia. Bagaimana ilmu pengetahuan berlaku? Prosesnya ialah proses yang dipanggil meaning making. Di sinilah proses understanding, proses kefahaman itu berlaku. Sebab itu dalam proses learning proses yang berlaku di bawah itu, proses inilah yang very critical, yang perlu berlaku kepada anak murid kita untuk memastikan asas kepada deep learning, pembelajaran bermakna itu berlaku apabila dia faham, the understanding. Maknanya dia memberi makna kepada maklumat, memberi makna kepada data yang dikumpul dalam konteks tertentu supaya menjadi pengetahuan. Sebab itu umpamanya kalau dia dalam formula matematik contohnya,
Formula matematik itu hanya maklumat. Tetapi kalau dia boleh menerangkan dengan baik kenapa formula matematik itu sedemikian rupa, maknanya dia faham formula matematik itu dan ini akan memberikan makna kepada dia dan dia lebih mudah untuk dia disimpan dalam ingatan jangka panjangnya dan apabila dia mengguna pakai dalam konteks seterusnya, dia transfer, dia apply kefahamannya itu untuk menyelesaikan problem. Ini yang berlaku insight. Transfer di sini maknanya application of knowledge. Understandingnya itu diguna pakai untuk menyelesaikan masalah. Umpamanya insight ini, yang kuning-kuning itu adalah gambaran menunjukkan bahawa anak murid kita boleh menggunakan formula itu untuk menyelesaikan masalah matematik tertentu. Masalah matematik yang kita bina untuk dia selesaikan supaya dia menunjukkan kefahamannya, penggunaannya kepada penyelesaian masalah, the problem solving part. Tetapi insights ini terlalu contextualized dan juga kadang-kadang very localized kepada subjek-subjek tertentu untuk menyelesaikan masalah itu, menjawab soalan-soalan yang kita buat dalam bilik darjah kita itu. Tetapi kalau transfer itu, aplikasi itu diguna pakai kepada kehidupan sehariannya, di sinilah berlaku apa yang kita katakan the far transfer ataupun aplikasi yang lebih meluas dalam kehidupan seharian. Dan sebab itu kita perhatikan mereka yang punya pengalaman, punya pengetahuan yang banyak itu, dia mempunyai wisdom. Wisdom di sini dalam arti kata dia boleh melihat sesuatu permasalahan itu dalam konteks yang lebih luas dan dia boleh mengguna pakai pengetahuan mana, bila masanya dan di mana tempatnya. Jadi dia tahu pengetahuan yang macam mana, bila dia nak gunakan dan pada tempat yang macam mana dia nak gunakan. Yang itu orang yang ada wisdom saja yang tahu. Jadi dia boleh mengaitkan secara lebih keseluruhan. Sebab itu dalam proses pengajaran pembelajaran kita perlu menekankan kepada proses ini. Acquire, the meaning making dan juga transfer, aplikasi pengetahuannya. Jika ini berlaku dengan baik, learning process ini, inilah yang dipanggil sebagai the deep learning, pembelajaran bermakna, dan kita kaitkan dengan knowledge structure. So dengan konteks ini nanti kita akan dapat memanfaatkan teknologi itu dapat membantu di mana untuk kita meningkatkan pembelajaran bermakna kepada anak murid kita, the deep learning itu. Apakah teknologi itu membantu sekadar acquire saja ataupun teknologi digital itu dapat membantu kita untuk meningkatkan the meaning making ataupun dia boleh membantu kita untuk meningkatkan kompetensi kita untuk apply menyelesaikan masalah problem solving. Yang ini kita kena faham. Sebab itu dalam perbincangan seterusnya ini saya ingin menarik perhatian, merumuskan bahawa sebenarnya dalam kehidupan seharian kita, learning process itu berlaku apabila kita menerima pengetahuan melalui guru berikan kita pengetahuan, melalui pembacaan kita, melalui kita melihat video, kita melihat macam-macam cara kita boleh mendapatkan pengetahuan, ataupun kita mengalami sendiri pengalaman pembelajaran itu menyebabkan kita dapat. Sebab itu simulasi itu kita melalui pengalaman kita sendiri yang kita dapat pengetahuan itu yang diberitahu kepada kita dan kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran daripada acquire, meaning making dan transfer. Ini proses yang saya rasa penting. Kita tidak boleh buat pembelajaran bermakna kalau tidak ada konten. Kontennya ialah knowledge. Sama ada kita terima secara perolehi secara daripada luaran ataupun kita alami sendiri pengalaman. Dan inilah proses yang saya panggil proses pembelajaran untuk meningkatkan the deep learning kepada anak murid kita. So jadi seterusnya kalau kita perhatikan bagaimana nanti teknologi yang kalau kita gunakan itu, kita manfaatkan itu untuk meningkatkan pelajaran bermakna itu, dia perlu ada prosesnya yang tersendiri. Dia tidak boleh kita guna teknologi itu begitu saja. Sebab itu kalau mengikut model yang disarankan oleh Liz,
COF itu ialah berdasarkan kepada 3 integration yang dipanggil sebagai engagement, enhancement dan juga extension. Peringkat yang pertama, E itu kalau kita nak gunakan teknologi digital itu setakat engagement biasa, apakah peringkat awal ini kalau kita gunakan tablet lah contohnya dalam pengajaran itu, apakah tablet itu menyebabkan student kita boleh berpartisipasi dengan secara aktif dalam pembelajaran sosial dalam kelasnya ataupun secara online itu yang memberikan direction kepada matlamat pembelajaran ataupun objektif pembelajaran ataupun hasil pembelajaran itu. Itu peringkat pertama. Kalau peringkat pertama tu dia sibuk dengan alat tapi tidak ada kaitan dengan pembelajaran, maknanya engagement hanya dengan alat tapi bukan dengan isi kandungan pembelajaran yang kita nak bawa. Sebab itu peringkat awalnya setidak-tidaknya pelajar kita dia boleh engage dengan konten yang kita nak bawa. Jadi aktiviti itu membawa kepada engagement kepada konten dan seterusnya kepada learning goals. Di peringkat yang kedua, apakah teknologi digital yang kita gunakan itu enhance student learning? Ataupun dalam arti kata yang lain disebut di situ, student learn through technology rich activities where technology makes possible learning in a new way. Apakah dengan menggunakan teknologi digital ini menyebabkan ada cara lain yang membantu dia belajar dengan lebih cepat dan memahami dengan lebih baik, ataupun menyusahkan dia untuk faham, ataupun tanpa ada alat ini pun dia boleh faham juga. Jadi dia hanya menyibukkan dia dengan alat, tanpa alat sebenarnya dia lebih faham. So jadi kalau berlaku teknologi itu boleh membantu dia lebih faham lagi dengan cara yang lain, maknanya berlaku enhancement. Dan seterusnya teknologi itu perlu membantu murid, student experience a natural connection between schools and everyday life through technology use. Maknanya teknologi yang digunakan itu membantu dia untuk memahami kehidupan sehariannya yang di luar daripada kehidupan pembelajaran dalam kelasnya itu yang boleh menyelesaikan masalah dia. Sebab itu kalau kita gabungkan kedua-dua ini, yang tadi itu, the learning process tadi yang saya bincangkan, dan yang kedua ni, kita nampak di sini, dalam engage, kita dalam digital technology integration tu ada beberapa soalan yang kita boleh tanya. Engage. Dalam engagement tu kita boleh tanya soalan pertama yang kita tanya pada mereka, does the technology allow the students to focus on the task of the assignments or activity with less distraction? Maksudnya apakah alat yang kita gunakan itu, pembelajaran digital yang kita gunakan itu memberi fokus kepada task ataupun kandungan ataupun matlamat pelajaran yang kita nak bawa. Itu pertanyaan pertama dulu. Kalau dia melalaikan daripada task, tidak fokus kepada task dan tidak memberi fokus kepada learning objektif, maknanya engagement tidak berlaku. Dia hanya engage dengan gadget tetapi tidak engage dengan kandungan pembelajaran. Soalan yang kedua yang kita boleh tanya ialah, does the technology motivate student to start the learning process? Ataupun dia tidak motivate belajar, dia motivate benda yang lain. Sepatutnya engagement itu berlaku, dia motivate pelajar kita untuk belajar kepada learning process yang kita nak bawa. Dan soalan yang ketiga, does the technology cause a shift in the behavior of the students where they move from a passive, daripada passive kepada active social learners. Maknanya dia berkolaborasi dengan kawan dia, pembelajarannya lebih aktif, dia lebih participate dalam perbincangan, dalam buat kerja dan sebagainya. Ini baru perangkat pertama engage. Kemudian perangkat kedua yang saya sebutkan tadi, dia sepatutnya enhance, bukan engage dia, enhance dia punya learning process. Dan soalan yang kita boleh tanya, does the technology tools
aids student in developing or demonstrating a more sophisticated understanding of the content. Maknanya ada tak, apakah alat yang kita guna enhance dia punya kefahaman itu dengan lebih baik dengan cara yang lain daripada kaedah biasa. Dan apakah teknologi itu? Soalan yang kedua itu create scaffold, maknanya membantu dia untuk faham konsep dan idea itu atau menyusahkan dia. Ini proses enhancement dalam learning process itu. Dan yang ketiganya, does the technology create path for student to demonstrate their understanding, proses understanding, memberi makna ni, of the learning goals in a way that they could not do with traditional tool. Apakah dia boleh tunjukkan kepahaman dia, dia boleh dapat kepahaman dan tunjuk kepahaman dia dengan alat itu sahaja? Kalau secara konvensional dia tak boleh tunjuk, tapi alat itu dapat memudahkan dia, demonstrate kefahaman dia. Ataupun demonstrate cara dia faham itu dengan lebih cepat lagi. Ataupun dengan cara tradisional tool pun dia boleh faham. Kalau tak, kalau cara tradisional tool pun dia boleh faham, maknanya cara teknologi digital itu tidak enhance dia punya pembelajaran. Jadi teknologi digital itu mesti digunakan untuk enhance sebagai enabler untuk dia faham. So itu perangkat teknologi integration. So jadi yang menyusahkan gunakan teknologi, kalau cara biasa pun boleh faham. Dan yang ketiganya, dia lebih jauh lagi, dia kena extension, dia expand. Sebab itu di sini dia apply. Thus the technology create opportunities for students to learn outside of their typical school days. Maknanya dia boleh apply, dia boleh gunakan dalam kehidupan yang di luar daripada sekolahannya. Thus the technology creates a bridge between school learning and everyday life experiences. Maknanya dia gabung, dia kaitkan di antara apa yang berlaku dalam kelas, teknologi itu dengan kehidupan sehariannya. Dan thus the technology allow the student to build skills that they can use in their everyday lives. Maknanya aplikasinya itu di luar daripada. Sebab itu extension ini sudah melibatkan kepada application yang di luar daripada pengalaman hariannya. Dan sebagai kesimpulannya, sebab itu saya katakan tadi, the learning process dan juga teknologi integration itu dia menghasilkan apa yang saya panggil digital learning process yang membawa kepada the learning centered pedagogy. Bawah itu. Sebab itu dalam digital technology integration yang engage, enhance dan extend itu mestilah membawa kepada the learning process, the deep learning. Deep learning ini hanya boleh berlaku jika sekiranya proses pembelajaran itu daripada acquire, the meaning making dan transfer. Baru the full learning, the deep learning itu berlaku. Apakah kita boleh tanya balik, apakah hanya setakat dia acquire, engage saja, acquire saja, ataupun dia boleh enhance kepada understanding, the meaning makingnya, ataupun dia pergi extension kepada transfer, application of knowledge kepada kehidupan seharian to the problem solving, kehidupan seharian, bukan saja dalam berkaitan dengan mata pelajaran itu. Jika ini berlaku, barulah learning centered pedagogy itu berlaku. Dan kalau kita tengok di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri itu, the content centered, ini untuk memberikan kefahaman dan juga technology centered. Apa maksudnya? Dalam keadaan konvensional, dalam pengajaran pembelajaran kita, kita selalu terikat dengan apa yang kita panggil sebagai content centered. Sebab itu bila kita design kita punya pengajaran pembelajaran itu, content centered itu bermakna kita bermula dari sukatan pelajaran, kemudian kita bermula dengan buku teks, kita bermula dengan buku kerja. Ini kebiasaan yang kita buat. Jadi akhirnya kita design kita punya pengajaran pembelajaran itu, activity base kita itu berlaku berdasarkan kepada the content, kepada buku kerja dan kepada sukatan pelajaran. Sebab itu kebanyakannya proses ini berat kepada acquire of the information ataupun the fact itu.
tetapi dia tidak menekankan kepada the meaning making, kepada proses. Sebab itu kalau kita nak melakukan the meaning making, kita punya design pengajaran pembelajaran itu perlulah meletakkan the learning attention, objektif pembelajaran, matlamat pembelajaran itu sebagai asas. Bukan ditulis saja, tetapi kita punya success criteria kepada pengajaran pembelajaran itu bergantung kepada indikator-indikator yang clear tentang learning attention, learning objective itu. Barulah kita bentuk aktivitinya. Dan begitu juga kalau kita terlalu technology centered, apa yang berlaku sekarang ini, saya perhatikan ada rakan-rakan guru kita, dia memaksa teknologi yang dia kuasai itu, aplikasi-aplikasi yang dikuasai itu, learning attention itu mesti serve kepada teknologi itu. Bukan teknologi itu serve kepada learning attention. Jadi kalau learning attention to serve teknologi centered kepada teknologi tools yang digunakan itu, rasanya tidak betul. Itu yang akhirnya kita sibuk dengan aplikasi-aplikasi, kita keliru dengan aplikasi mana yang diperlukan, tetapi kita terlupa. Sebab itu dalam enhancement tadi, jika sekiranya kaedah konvensional itu lebih baik, tanpa menggunakan teknologi itu, gunakanlah kaedah biasa. Tetapi teknologi itu perlu, aplikasi itu perlu serve kepada keperluan learning attention. Bukan learning attention itu serve kepada teknologi centered. Jadi, kalau kita berat ke kanan, teknologi centered, content centered, ataupun berat ke kiri kepada teknologi centered, maknanya proses berpusatkan pembelajaran itu tidak berlaku. Untuk memastikan pusat pedagogi berpusatkan pembelajaran itu berlaku, maknanya kita bermula dengan learning attention, sama ada dia teknologi centered, teknologi yang kita gunakan, teknologi tool yang kita gunakan, aplikasi yang kita gunakan itu, gadget yang kita gunakan, mesti serve kepada keperluan learning attention. Begitu juga dengan konten. Konten itu perlu diterokai untuk serve kepada matlamat pembelajaran itu. Ini yang dipanggil sebagai learning centered pedagogy. So jadi gabungan di antara the digital technology integration dan juga learning centered process itu, kalau kita boleh gabungkan dengan baik, dia akan menghasilkan the learning centered pedagogy. Jangan terlalu terperangkap dengan technology centered ataupun terperangkap dengan content centered. Dia perlu didesain kita punya pengajaran pelajaran itu berdasarkan kepada the learning centered. Sebab itu, balik kepada tadi, peringkat awal perbincangan kita, memang ada apa yang dipanggil sebagai peluang-peluang untuk kita meningkatkan keberkesanan pengajaran pembelajaran, meningkatkan deep learning pelajar kita. Jika sekiranya kita design kita punya pengajaran pembelajaran itu berdasarkan kepada the learning centered, bukan kepada teknologi centered ataupun content centered. Dan insya-Allah teknologi itu hanya sebagai enabler dan konten itu hanya sebagai alat untuk kita meneroka sesuatu yang kita ingin sampaikan, prinsip ataupun idea ataupun pengetahuan-pengetahuan yang kita nak sampaikan kepada murid kita supaya lebih bermakna. Jadi insya-Allah jika ini berlaku, teknologi itu sepatutnya serve kepada learning centered pedagogy, bukan sebaliknya. Jadi saya harap kesimpulan yang saya buat ini dapat memberikan sedikit idea kepada rakan-rakan guru dan rakan-rakan pendidik yang ada terlibat pada pagi ini, dan mudah-mudahan memberi manfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian diberikan, dan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.